Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita sering mendengar ada orang menyebut tentang ilmu ini, ada ilmu masail daripada mas'alatun, maksudnya masalah, permasalahan, jamaknya masail. Dan disebut juga ada ilmu fadail daripada fadilatun, maksudnya kelebihan, ilmu kelebihan. Jadi ilmu masail ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia menjadi panduan dalam kita beramal. Kalau kita tidak kuasai, kita tidak belajar, maka nanti amalan kita akan porak-poranda, bercelaru sekali. Katalah imam tertinggal sembahyang dalam sembahyang isyak misalnya, tertinggal tahiyat awal, maka ada 4 mazhab di belakang itu sekurang-kurangnya. Ada yang menegur, subhanallah. Ada yang terus ikut imam, meninggalkan tahiyat awal. Dan ada yang kekal buat tahiyat awal. Dan ada yang terus mufaraqah. Macam-macam mazhab di belakang itu. Yang sepatutnya kita ikut saja imam. Ikut saja imam. Kerana kita tidak pasti sebenarnya juga apakah hukum tahiyat awal itu. Kalau ditinggalkan bagaimana? Kalau imam tinggal bagaimana? Kalau imam buat kita tak buat macam mana? Kalau imam tak buat kita buat macam mana? Berbeza dengan qunut tuan-tuan dan puan-puan. Qunut walaupun sama-sama sunat arba'ah, imam buat kita tak buat tak apa. Kita buat imam tak buat pun tak apa. Tapi kalau tahiyat awal kena ikut imam tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh kita buat sendiri. Kena ikut imam. Wajib ikut imam. Baik. Kemudian sujud sahwi. Tak sujud sahwi pula imam tu. Geger pula masjid. Dia tak tahu pula rupa-rupanya sujud sahwi tu sunat jah. Sunat. Bukannya sunat arba'at pun. Jadinya tertinggal kunut. Tak apalah, manusia ni kata biasalah lupa-lupa ni. Tak buat pula apa itu sujud sahwi. Geger. Ni banyak ni berlaku di tempat-tempat kita pun. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Imam sembahyang hari raya, bangun rakaat yang kedua tu dia tak angkat takbir. Dia tak takbir lima takbir tu. Geger pula. Dia tak tahu tu. Takbir tu bukan sunat arba'at pun. Bukan sunat arba'at pun. Macam kita angkat takbir. Kita angkat takbir misalnya, angkat tangan waktu kita bangun daripada tahiyat awal. Ataupun kita baca sunat takbir intiqalat tu. Tapi disebabkan begitulah caranya sembahyang raya, bila buat lain daripada tu, tak jadi. Pasal kita tidak menguasai ilmu masail ini tuan-tuan dan puan-puan. Kena belajar. Jangan kata tak belajar, kata tak nak belajar masail-masail ini, kita nak beramal. Biar ilmu kita sikit ustaz.
Ramai ni yang cakap begitu tu. Dah ilmu sikit macam mana tuan-tuan dan puan-puan kalau tak lulu fardu ain. Taharahnya tak betul. Ambil wuduknya tak betul. Mandinya pun tak sah, mandi wajibnya tak sah. Baca Quran pun haram, sembahyang haram. Dan macam mana nak beramal? Tak betul tu. Kalau nak betul pun bila dah habis fardu ain belaka. Tak apalah, maksudnya tidaklah mendalam sangat ilmu dia tu, tapi fardu ain dia lulus. Dan fadail ini untuk memotivasikan kita supaya kita berminat, kita rajin untuk menambah amal kebajikan, kebaikan, pahala-pahala yang ditawarkan, ganjaran-ganjaran yang ditawarkan dengan syurga, diancam dengan neraka. Dah ustaz kita buat tu kerana syurga, ikhlas ke? Ikhlaslah, kerana Allah SWT tawarkan kita syurga, ditawarkan dengan ganjaran pahala dan sebagainya. Takkan Allah SWT menggalakkan kita buat syirik daripada dia pula. Ikhlaslah, kerana Allah lah tu, walaupun takutkan neraka, kerana Allah lah tu, kerana Allah SWT ancam dengan neraka tu supaya kita takut, jangan buat, maka kita tidak buat. Itu menunjukkan bahawa itu adalah ikhlas. Maka tak betul lah saya dengar ada dalam nasyid tu, nasyid Indonesia, dia kata pahala-pahala ini berhala. Dia kata tingginya, ini makam tinggi sangat ni. Dia kata menyembah Allah SWT bukan kerana takutkan nerakanya, bukan tamakkan syurganya, tetapi adalah semata-mata kerana cintanya pada Allah SWT. Oh hebat. Tapi cakaplah hebatnya. Jadi kita tak mahu yang begitu, maksudnya kita tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar, makamnya terlalu adil. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita belajar ni ilmu masail ni. Supaya apa? Supaya kita tahu, tidak terjebak dalam soal halal dan haramnya. Tidak terjebak dengan yang haram. Kalau persoalan halal dan haram, kalau persoalan sah dan batal, kita tidak terjebak dengan sesuatu yang batal, yang tidak sah. Kenapa? Kerana kita menguasai ilmu masail. Yang dikata tidak boleh, ilmu masail ini ialah bila kita belajar-belajar, kita bergaduh, gocoh. Pasal apa? Nak mempertahankan pendapat pegangan masing-masing. Baik. Wallahu a'lam. Kita balik kepada kitab kita, muka surat 86 lagi Ustaz. Baik ke berapa Ustaz? Saya tak catat pertemuan yang terakhir itu. Ya, berapa? 7 daripada atas. Wahid, senani, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah. Halal di situ. Bawah halal dan halal lah. Baik. Kita masih lagi memperkatakan Kitabus Saidi wa Dzabaih. Kita menyatakan tentang perburuan dan penyembelihan. Ya. Dan halal. Berburu dengan binatang yang buas seperti anjing dan sewah Raja Wali dan lainnya. Baik. Maksudnya kita menggunakan binatang-binatang yang seperti itu untuk berburu ataupun memburu. Dia sebut apa? Anjing. Ya, anjing. Kita latih. Ada syarat-syaratnya. Maka dia menjadi, dipanggil kalbun mu'allam. Artinya anjing yang dilatih untuk berburu. Dan sewah, kalau burung, dia bagi burung sewah, Raja Wali, burung elang dan sebagainya. Apa lagi yang jenis-jenis? Dia kata buas ni maksudnya memangsa. Memangsa. Kalau boleh apa itu latih harimau tak? Boleh lah. Singa, hyena, dobok sini mengira. Boleh. Jenis tu. Kalau burung-burung ni jenis-jenis yang tu lah. Jenis yang menyambar ni. Dan lainnya. Tu, lainnya masuklah. Yang kita sebut tadi.
dengan syarat. Ni kena ada syarat. Syarat, bila dia sebut syarat, tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang mesti kena ada, tidak boleh tidak. Kalau tak ada dia sebelum kita buat, sebelum kita masuk kepada sesuatu yang kita nak buat tu, benda itu tidak sah. Benda yang kita nak buat itu tidak sah. Itu syarat. Ya, bila dia sebut syarat, sesuatu yang mesti ada. Mesti kena penuhi. Bahawa ada sekaliannya muallamah. Muallamah ni maksudnya yang diajar. Dari perkataan Arab, allama yuallimu ta'liman muallamun. Muallamun maksudnya yang diajar. Muallamah maksudnya mereka yang diajar. Bukan mereka, muannas. Muannas maksudnya binatang-binatang tu bila kumpul-kumpul banyak dia jadi jamak. Bila jamak dalam bahasa Arab dia muannas, dia feminin. Jadi bubuh ta marbutah situ maksudnya muallamah. Al-kilab wal usud wan numur wat tuyur misalnya, al muallamah yang diajar. Tu tuan-tuan iaitu yang sudah ajarkan dia dan menerima pengajaran, yang sudah dilatih dan bukan setakat dilatih. Binatang-binatang itu boleh menerima latihan, boleh menerima pengajaran dia, ikut syarat-syarat yang dia nak penuh. Apa dia? Dengan bahawa berhenti ia dengan dihentikan dia oleh empunyanya. Kalau tuan empunyanya ni tuan punya kepada binatang yang dilatih untuk berburu itu, katalah anjing. Berhenti apabila dihentikan, dia suruh lari. Dia kata op, dia berhenti. Misalnya. Dan jika kemudian daripada sangat larinya mengikut perburuan sekalipun, walaupun waktu dilepaskan itu, dia tengok di hadapan dia itu, Masya Allah, rusa besar, dia punya semangat dia tu lain macam. Tuan dia lepas saja, dia pun pecut laju-laju. Dia kata ops, kata dia tuan dia berhenti walaupun dia nak sangat pergi tekam binatang tu. Itu maksudnya. Dan bahawa mengikut suruhnya tatkala dihalaukan dia kepada perburuan. Maksudnya apa? Bila dia petik, dia kata tu tunjuk arah belah sana. Maksudnya dia akan pergi. Maka apabila datang empunyanya, dilepaskan dan ditinggalkan baginya. Bila dah dia dapat, tekam, gigit misalnya, ataupun dia pegang, dia himpit, dia tindih, dah tak kira lah. Yang penting dia dah dapat apa yang nak dia buru. Maka kita pun berlari. Tuan punya ni pun berlari. Ambil binatang yang diburu tadi. Dilepaskan dan ditinggalkannya. Maksudnya apa? Anjing yang kita latih itu tadi, dia benar akan kita ambil. Itu syarat yang seterusnya. Dan bahawa tiada makan ia sesuatu daripada dagingnya. Dia tak makan. Kalau dia pergi stun, dia stun pula. Dia terkam, dia kekah, dia ngak sekali situ. Cubik dua cubik. Ataupun bukan cubik dua cubik. Sekekah dua kekah. Habis belah peha. Kunyah dia. Misalnya. Tak boleh lah. Atau kulitnya, dia tak makan daging, kulit je ambil sikit. Dan lainnya, tak kira lah mana sempat. Telinga apa telinga, ekor apa ekor, kekah makan. Dia tak makan. Yang pentingnya ialah dia tidak makan binatang yang dia buru. Itu syarat yang seterusnya. Kemudian daripada memegang akan dia, dahulu daripada membunuh ia akan dia atau kemudiannya. Jadi dia tidak makan, dia tidak gigit, kekah maksudnya cabut kulit, cabut daging sebelum daripada dia membunuh ataupun selepas. Maksudnya apa? Dia tekan tu, kau kata dia ke leher lalu. Dia pun gigit, nyap kata dia.
mati binatang tu. Lepas tu dia makan misalnya lepas mati, ataupun sebelum mati lagi kekah telan lalu mana-mana yang hak sempat. Itu maksudnya. Dah boleh ke makan ustaz? Anjing perburuan kita pergi tangkap setang gigit, lepas tu mati binatang tu, boleh ke makan? Boleh lah. Inilah kitab perburuan ni. Boleh. Kita dah sentuh dulu tak? Tapi kalau sekiranya dia ada lagi hayat mustaqirrah, dia ada hidup, dia kuat lagi, bernyawa lagi eloknya, maka wajib sembelih lah. Tapi kalau dah nyak kita sampai pun nak mati sangat dah, tak payah sembelih, ataupun mati dah, halal dengan syarat apa? Dia tidak makan yang kita gunakan sebagai binatang yang memburu tu, dia tidak makan yang dia buru. Baik. Tetapi tiada mengapa jika ia jilat akan darahnya. Kalau setakat jilat darah tak apa, ya. Atau mencabutkan bulunya. Dia jilat dia kikis dengan taring dia, habis tanggal bulu. Dia geram sangat. Tapi disebabkan dia sudah dilatih jangan makan, barangkali dia pun takut nak makan. Dia jilat kikis juga kulit tu. Geramnya nak makan. Masalahnya. Tak apa. Dan seumpama memakan akan dia itu, berebut-rebut ia dan melawan akan empunyanya kerana berkehendak ia akan perburuan itu. Bila nak ambil itu, ditarik. Tuan dia nak ambil, ditarik. Tuan dia nak ambil, tarik, putus. Telinga misalnya sikit. Tak apalah. Tak apa. Baik. Demikian lagi jika disalak akan empunyanya pada ketika ia mengambil perburuan itu daripadanya. Tadi kita kata tadi apa syarat dia? Mesti apabila tuan dia mari nak ambil binatang yang dia buru itu, dia bagi, dia tinggal. Tapi apa cerita ni hak salak ni? Ambil je salak. Nak ambil je salak. Dia sayang, nak lepas. Yang dia buru tu tadi. Tak apa. Dia maafkan. Hak setakat jilat darah, hak yang cabut bulu, hak yang putus waktu tarik orang ni pegang, orang ni tarik putus misalnya sikit anggota-anggota ekor ke telinga ke hak mana yang sempat digigit. Dan seterusnya apa? Salak, dia menyalak. Ya? Dia menyalak. Tu tak apa. Seperti barang yang dibahaskan oleh Ibn Ruf'ah dan berkata Syekh Ibn Hajar. Dan ini dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Ruf'ah dan berkata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, maksudnya Tuhfatul Muhtaj, nama kitab. Jika adalah salaknya itu kerana tamak ia pada perburuan itu, tiada kerana semata-mata adatnya. Maksudnya yang dia bahaskan ialah dia kenapa dia menyalak? Kerana dia sayang nak lepas binatang yang diburu tu. Kalau memang adat dia dah, memang style dia begitu dah, memang tak ada sebarang pertikaian, maksudnya tidak ada sebarang kemuskilan di situ. Yang maksud yang kata ni dia menyalak tu pasal dia sayang nak lepas benda yang dia buru tu. Itu yang diperbahaskan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dimaafkan. Hak tu dimaafkan. Yang pentingnya jangan makan. Baik. Dan disyaratkan hendak ada berulang-ulang pekerjaan ini sekira-kira dizankan tetap ia sudah menerima pengajaran pada ahlul khibrah. Ahlul khibrah maksudnya pakar dalam melatih binatang itu. Ahlu tu ahli lah,
Khibrah tu maksudnya pengalaman. Orang yang berpengalaman. Maksudnya pakar-pakar jurulatih ni. Disahkan. Disahkan macam mana? Dia kata apa? Dizankan ini artinya memang kita tak bolehlah orang kata nak yakin 100%. Zan ini dia panggil kuat sangka kita. Kuat sangkaan kita, okey dah, beres dah. Anjing ni dah cukup syarat. Disahkan oleh siapa? Disahkan oleh ahli khibrah. Ahli khibrah. Baik. Berulang-ulang. Maksudnya apa? Dia latih banyak kali ditubi lah, ditubi. Bukan orang kata sekali, dua kali, berkali-kali dia suruh. Apa syarat dia tadi? Dia kata bila lepas dia pergi. Tak jadi. Pergi. Dia pergi. Yang kedua, dia kata, berhenti. Dia berhenti. Yang ketiga, dia tidak makan apa yang dia buru. Dan yang keempat, semua tu mesti berulang-ulang kali dicuba sampai disahkan oleh pakar. Barulah boleh anjing ataupun apa saja binatang yang buas ni kita boleh buat berburu. Baik. Cuma kita sini tak ada tak? Tak ada orang buat. Ada. Guna elang. Kejap anjing. Anjing kejar babi. Cuma anjing itu hanya mengiring saja, dia halau babi tu supaya itu kan. Pasal babi dengan anjing ni barangkali takut juga anjing nak stun, nak tekan tak tentu pasal. Makali tak? Baik. Maka jika nyata maksud saya ialah tidak ada orang yang buat latih itu, pakarnya tak ada dan budayanya tidak ada, kita pun tidak amalkan. Kalau saya rasa saya yang buat gitunya, pakai anjing pergi buru, sekejap mari Ustaz Ridwan menganjing anjing dia pergi buru. Gempar rasanya. Tak, kan? Lepas itu makan pula tak sembelih. Kalau binatang darah kita, dia tak makan kerana kita tahan, dia nak makan. Contohnya ini burung, dia jaga untuk tak ikan. Ikan tak apalah. Kalau dia nak makan kan, dia takkan gelar dia sampai tak masuk dalam. Kalau ikan tidak jadi, kalau ikan tidak jadi masalah, tak ada masalah. Walau hatta masuk dalam perut dia, masuk dalam perut dia keluar balik, maka kita makan ikan tu, tak ada masalah. Cuma janganlah jadi bergumpal-gumpal, jadi tahi dia betul. Tapi kalau dia keluar dia mana pula ikan ni makan dia, kata kita pun belah perut dan ambil esoknya. Jadi ikan tu masih dalam bentuk ikan, boleh dia makan lagi dalam bentuk ikan, jangan jadi tahi. Itu ikan, pasal ikan dia special case, tak payah disembelih, tak payah tulis situ ini kata nak mengabui hukum apa ini pada orang Islam, ikan ini disembelih menurut syariat Islam, tak payah. Ikan ini kalau tengah-tengah hidup itu pun kita potong, mana-mana terpotong tu pun kita boleh makan. Itu sirip apa ni, jerung tu kan, apa hukumnya kita makan? Dia potong tu jerung masih hidup, boleh makan. Baik. Maka jika kalau yang lain tadi perburuan, misalnya arnab dia makan dan sebagainya, maka tak boleh lah. Maka jika nyata keadaannya sudah maklum, maklum ni diajar, bukan sudah diketahui, sudah diajar, maklum. Sepatutnya muallam lah, lebih mudah-mudahannya lebih tepat. Maksud nyata keadaannya iaitu anjing ataupun binatang-binatang buas itu sudah maklum, sudah cukup terlatih, maksudnya gitu ya. Kemudian maka cedera sesuatu daripada pekerjaan yang tersebut dahulu itu, rosak satu syarat yang kita sebut tadi.
seperti tiada menerima suruh. Kita suruh dia tak pergi, buat tahu, buat dah je, ikut mood dia je. Rosak tu. Rosak dah latihan dia. Maksudnya anjing tu tak boleh dah nak dia bawa pergi buru, degil dah. Rosak dah. Atau tiada berhenti apabila ditegah akan dia. Kita lepas dia pergi, kita kata berhenti, dia tak berhenti, juga degil. Tu rosak dah tu. Rosak dah latihan dia, yang menghilangkan kelayakan dia untuk menjadi binatang yang dibuat memburu. Atau ia makan sesuatu daripada perburuan. Hari tu tak makan, molek-molek, lama-lama barangkali kita pun lah tak pandai ambil hati. Bagilah juga. Masalahnya tak, perut ke apa ke, tak nak bagi hak tu pun pergi bagi hak lain. Makanan dia kan, duk jamu nasi juga kan, dah nasi sejuk, nasi ramah dengan dedak, bubur kepala ikan bilis. Bagilah dia makan. Lama-lama dia geram, dia makan, hilang syarat kelayakan. Baik. Selepas kita dah ambil dan sebagainya. Cuma seelok-eloknya janganlah dibuat begitu. Kenapa? Kerana kemungkinan dia akan jadi terbiasa, jadi tamak, jadi nak ke hak tu. Dia minat. Sementara kita tak bagi, dia pun makan juga. Walaupun kita tak bagi. Tiada halal perburuannya. Kalau dah rosak syarat, tidak halal perburuannya, tidak lagi boleh dibuat untuk berburu. Dan kalau dia pergi juga berburu, kita gunakan juga untuk berburu, maka yang dapat itu tidak halal. Dan disyaratkan pengejaran lain pula. Maksudnya perlu dilatih semula dan disahkan oleh pakarnya semula. Biar cukup 4 syarat tu dan disahkan oleh pakar, barulah boleh guna semula untuk berburu. Kerana sudah binasa pengajaran yang dahulu itu. Maksudnya dah rosak dah. Dah rosak, dah tak boleh pakai. Yang latihan-latihan sebelum ini semuanya perlu diulang semula. Dia sudah hilang kelayakan untuk berburu. Kalau pergi berburu juga, apa yang dia dapat itu hukumnya haram. Maka jika binatang yang tersebut itu tiada maklum, tiada halal perburuan yang dibunuh akan dia. Maksudnya apa? Binatang yang tersebut, binatang yang kita sebut tadi, anjing, sewa, raja wali, dia kata dan lain-lainnya, kalau tidak maklum, maksudnya tidak dilatih, tidak diajar untuk berburu, tiada halal perburuan yang dibunuh akan dia. Maksudnya kalau dia pergi kejar, tangkap dan mati, apa yang diburu, arnab ke kancil ke dan sebagainya, mati, maka haram arnab dan kancil tu. Pasal apa? Dia tidak cukup syarat, disqualified. Maka jika didapat akan dia dan padanya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih akan dia. Tetapi kalau dia pergi kejar juga yang tidak dilatih, binatang itu tidak dilatih, ataupun yang dilatih tapi dah rosak syaratnya, perlu dilatih semula, buat juga berburu, dia pergi juga berburu, dia dapat tangkap satu-satu binatang. Kalau sekiranya masih hidup, ada hayat mustaqirrah, maksudnya hayat yang orang kata masih kuat, tenaganya masih kuat, maksudnya kalau kita lepas dia hidup, maka tak apalah, sembelihlah. Dia halal bukannya kerana tangkapan binatang yang tidak terlatih itu tadi. Dia halal kerana kita sembelih. Baik. Itu maksudnya. Baik, sekiranya kalau dan kita sembelih, maksudnya dia masih lagi ada hayat mustaqirrah.
boleh dia makan. Nah, dia halal bukan halal kerana anjing perburuan yang anjing yang memburu tu, dia halal kerana sembelihan kita. Tapi kalau yang itu, dia syaratnya kita mesti lepaskan. Kita yang melepaskan. Orang Islam yang melepaskan. Baik. Bermula tempat digigit anjing daripada perburuan itu, macam mana hukum dia? Hak yang dia gigit tu, ada kesan taring dia, ada air liur dia tu, macam mana hukum dia? Najis mughallazah. Najis mughallazah ni tuan-tuan, najis hak paling berat sekali, iaitu hanya daripada dua sumber ini, babi dan anjing, beserta dengan anak-anak keturunan dia. Tak kira dalam apa bentuk pun, kalau lahir daripada anjing dan babi, maka dia najis mughallazah, najis berat. Ghalis tu tebal, berat, najis yang paling berat. Macam mana nak buat? Hendaklah dibasuh akan dia 7 kali. Dia basuh 7 kali, dan salah satu daripadanya dengan tanah. Basuh lah. Basuh macam kita samak tu kan, basuh 7 kali, dan salah satunya dengan air tanah. Dan tiada wajib buangkan daging tempat yang digigitnya itu, tak wajib. Bukanlah orang kata ni kesal kekah dah anjing ni, buang daripada pangkal tengkok ni, pangkal leher buang, kepala pun buang. Tak wajib buang. Dan jikalau menindih binatang yang tersebut akan perburuan, dia tindih je, dia pergi, dia kejar, dia potong, dia impit ke tepi, kawan tu pun rebah, dia pun tindih je, tok kaki dia tindih dengan perut. Dia besar, anjing ni besar, hak itu arnab je, lemah weh. Menindih akan perburuan, dan mati ia dengan sebab beratnya. Macam mana hukum tu? Mati dia kena tindih, bukan kena tekan, kena kekah, dia tindih je. Atau mati dengan sebab kuat tempuhan, dia langgar je, sondol dia. Atau kuat pegangnya, pegang, cengkam, dia cekik leher misalnya. Halal pada kaul yang azharnya. Halal halal. Kaul yang azhar ni tuan-tuan, kaul yang kuat. Daripada misalnya biasanya kaul imam kepada Imam Syafi'i sendiri, apabila ada dua kaul yang bertentangan, maka diperbahaskan oleh ulama, oleh pentahqiq, misalnya Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, dan ternyata pendapat yang lebih kuat daripada dua pendapat Imam Syafi'i itu, atau tiga kemungkinan, yang lebih kuat hujah dalilnya, maka dia panggil azhar. Itu yang diterima dalam mazhab, dalam mazhab kita. Dia punya lawan dia zahir. Ada sahih, ada asah. Itu pun istilah-istilah yang perlu kita kuasai jugalah, kali-sekali disebut dalam kitab ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.